Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada pagi ini. InsyaAllah sambungan kita pada pagi ini daripada kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Kita akan masuk perbahasan yang seterusnya, iaitu kisah yang keempat. Kisah yang keempat pada pagi ini ialah tentang adakah umat Islam benar berpuasa ketika berlakunya perang Badar. Sebab banyak yang kita dengar ataupun biasa yang kita dengar ialah ketika mana berlakunya perang Badar pada tahun kedua Hijrah, dan perang Badar ni dia berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi keperitan dan kepayahan orang Islam pada waktu tu, pertama dia orang kena perang, dan yang kedua ialah sebahagiannya menggambarkan bahawasanya mereka juga berpuasa waktu peperangan itu berlaku. Jadi perbahasan kita pada pagi ini ialah nak tengok sejauh mana adakah benar para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu semua berpuasa pada waktu berlakunya perang itu, ataupun semua tak puasa, ataupun ada puasa dan ada yang tak puasa. Okey. Jadi kita tengok perbahasan yang disebut pada pagi ini. Dalam pendahuluan ni kita baca sikit apa yang dia sebut. Dia kata, puasa adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan iman dan sabar dalam diri seseorang. Kesan dan natijah puasa dapat dilihat dalam bulan Ramadan khususnya, apabila kita mendapati umat Islam kebanyakannya menghabiskan masa dengan melakukan amal ibadah, mendekatkan diri dengan masjid, dan memperbanyakkan zikrullah serta muhasabah diri. Ini secara umum tentang konsep dan kesan, impak, implikasi daripada puasa itu. Maknanya secara umum puasa itu lebih meringankan tubuh badan manusia untuk melakukan ibadah, sebab kesibukan makan itu sudah tidak ada. Okay. Sebahagian ulama memahami pengertian sabar dalam salat dalam ayat dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat sebagai puasa, iaitu ada ayat dalam surah Baqarah Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan salat. Perkataan sabar itu merujuk kepada puasa. Itu sebahagian para ulama menyebut. Dan kedua-duanya ni, iaitu salat dan puasa ni, ianya ialah satu benda yang berat Tuhan kata, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Ini kerana puasa itu menuntut kesabaran yang tinggi, apatah lagi puasa sunat. Puasa wajib pada bulan Ramadan ialah satu benda yang berat. Merujuk pada zaman Nabi pula, puasa itu berlaku pada bulan yang musimnya ataupun cuaca pada waktu itu ialah panas.
Sebab perkataan Ramadan itu mari pada perkataan ramad yang bermaksud sesuatu yang panas terik sehingga membakar. Walaupun ada para ulama sebut Ramadan itu maksudnya ialah yang dibakarnya ialah dosa. Maknanya ianya ialah satu proses penyucian. Okay. Cuma nak katanya ialah biasanya orang akan berpuasa ialah pada musim panas. Kebiasaannya. Okay. Dan puasa itu lebih mencabar bila mana satu orang tu dia melakukan puasa sunat. Sebab puasa sunat ni dia seorang yang puasa. Orang lain tak puasa, orang lain makan macam biasa. Selain itu, puasa juga ialah satu rahsia antara hamba dengan Khalik. Sebab dalam hadis Allah Ta'ala sebut, dalam hadis kursi, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberi balasan terhadap puasa. Maknanya dalam hadis tu Nabi kata, setiap amal ibadah itu akan dilipat ganda sehingga 700 kali lipat. Maknanya satu-satu amalan itu diberikan lipat ganda pahalanya sampai boleh pergi pada 700. Tapi puasa lebih daripada tu. Dan puasa ialah ibadat yang paling selamat daripada riak. Sebab orang tak tahu kita berpuasa sehingga kita beritahu orang kita puasa. Beza dengan salat. Dengan kita baca Quran, orang nampak perilaku salat dan orang dengar bunyi bacaan itu. Okay. Jadi ibadah puasa ada kelebihan dia. Kelebihan dari segi ianya tertutup daripada pandangan orang, dan ianya ibadah yang berpanjangan. Maknanya kita tahan diri kita tak makan daripada terbit fajar tu, ataupun daripada masuk saja waktu subuh ni, belum terbit fajar lagi, maknanya masuk saja waktu subuh itu sampailah kepada tenggelamnya matahari. Itu ialah kedudukan orang yang sedang beribadah. Maknanya ianya besar. Antara perkara yang sering disentuh oleh sebahagian asatizah ketika menyampaikan ceramah atau tazkirah di bulan Ramadan ialah mereka mengaitkan kemenangan umat Islam dalam perang bersejarah tersebut dengan ibadah puasa. Kebanyakannya bila mana masuk bulan Ramadan, orang akan sebut tentang benda ni. Orang akan buat cerita tentang peristiwa Badar Kubra. Orang akan buat cerita tentang peristiwa pembukaan kota Mekah. Sebab kedua-dua peristiwa besar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Maknanya berlaku perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, berlaku pembukaan kota Mekah pun bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Bahkan banyak siri-siri kemenangan Islam, sama ada zaman Nabi ataupun selepas daripada tu zaman sahabat, kebanyakannya berlaku dalam bulan Ramadan. Maknanya mendapat orang kata apa, hasil yang baik itu pada bulan Ramadan. Jadi sebahagian penceramah dia nak tekan suruh kita ni puasa sungguh, dia akan bawa cerita tu. Kita tengok para sahabat, mereka berperang. Perang zaman dulu bukan perang macam zaman sekarang, duduk dalam semak samun, pegang senapang, musuh duduk jauh. Tapi zaman Nabi ni kita beradab dengan musuh depan-depan, dekat-dekat, sebab kita bertarung pakai pedang. Jadi ianya lah senjata yang kena duduk dekat. Jadi segi tenaga yang digunakan lebih lagi. Jadi nak bagi nampak lebih perit penderitaan tu, dia akan cerita macam tu lah. Okay. Meskipun umat Islam berlapar, namun mereka berjaya mengalahkan pihak musuh yang kekenyangan berkat ibadah puasa. Itu benda yang dia akan cerita. Terlebih dahulu mestilah diketahui bahawa perang Badar dan syariat berpuasa berlaku pada tahun yang sama. Maknanya tahun kedua Hijrah ialah tahun yang disyariatkan puasa Ramadan. Tahun tu juga kena perang. Kalau kita tengok 17 Ramadan, tahun tu jugalah kita kena perang. Okay. Berikut ialah antara petikan tulisan yang dicatatkan oleh mantan penolong profesor di UIAM. Dalam buku ni dia datangkan. Maknanya benda ni pun orang akademik tulis di peringkat universiti pun. Okay, kita tengok apa dia tulis. Dia kata, ketahanan badan yang diperoleh melalui latihan berlapar dalam puasa juga menghasilkan ketahanan mental dan rohani. Melalui puasa dapatlah kita fahami bahawa seseorang menjadi kuat dan boleh bekerja bukanlah kerana makan saja, tetapi kerana keyakinan dan keimanan kepada Allah menjadi nadi penggerak kepadanya.
Ini terbukti dalam sejarah peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Ketika pertama kali orang Islam diwajibkan berpuasa, kekuatan seorang sahabat boleh bertambah menjadi kepada tenaga kekuatan 20 orang hanya kerana keimanan yang jitu kepada Allah walaupun mereka sedang berpuasa. Mereka mampu mengalahkan musuh walaupun jumlah mereka hanyalah sedikit. Okay. Jadi ini ialah sebahagian pada petikan yang ditulis oleh orang yang bertaraf penolong profesor yang nak tunjuk tentang keimanan para sahabat dan ketahanan para sahabat bila mana perang mereka puasa. Itu yang kebanyakan kita dengar. Okay. Tapi kalau kita tengok bila mana bulan Ramadan ni, adakah betul bila mana satu orang tu dia puasa, dia kuat? Pertama ada orang dia bawa satu hadis yang dikatakan Nabi kata sumu tasihhu. Kamu puasa, kamu sihat. Hadis tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Banyak para ulama menyebutkan hadis tu dhaif, terlalu dhaif. Okay. Tapi taklah kata puasa tu tidak memberi kesihatan secara total. Ada unsur-unsur kebaikan bagi orang yang berpuasa ni. Okay. Cuma badan manusia berbeza di antara satu sama lain. Kalau tuan-tuan tengok bulan Ramadan ni lah, kebanyakan orang ataupun kebanyakan institusi, baik kerajaan swasta ke, dia akan keluarkan waktu kerja Ramadan lain sikit pada waktu kerja bulan lain. Dalam erti kata lain, waktu kerja bulan Ramadan ni tak banyak lah, tak lama. Jam dia tu tak lama. Okay. Ini di negara kita. Okay. Kalau di negara Arab, saya ingat waktu saya belajar dulu, kelas-kelas pengajian di universiti ni yang biasanya 1 jam, dia pendek jadi 45 minit. Sebab sana memang panas lah, memang terlalu panas. Okay. Bahkan dia menjadi budaya di sebahagian negara Arab ni, penjawab-penjawab awam dia orang akan ambil cuti 10 Ramadan yang awal, dia orang cuti. 10 Ramadan yang pertama ni, hari pertama 10 Ramadan ni cuti. Terutamanya Arab Saudi, dia cuti. Macam kita beza, kita cuti yang 10 hari tu sebab nak balik kampung pula, nak raya. Okay. Dia orang cuti awal. Okay. Tapi ada juga kebanyakan dia orang cuti 10 awal, cuti 10 hari, 10 tengah tu je yang kerja. Okay. Dalam erti kata lain, yang kita faham lah, tubuh badan tak makan, tak minum, tambah pula puasa setengah-setengah negara ni panjang. Terutamanya orang-orang Islam di Eropah, masuk bulan Ramadan, dia punya tempoh puasa dia orang menjangkau sampai 20 jam. Bahkan ada setengah negara Eropah 22 jam siang dia orang. Dia orang cuma ada 2 jam untuk buka puasa, untuk sembahyang tarawih. 2 jam tu lah. Orang duduk di Eropah dia kata bulan Ramadan ni dia macam tak ada malam. Sebab malam di sana dia hanya warna merah macam maghrib, lepas tu siang balik. Okay, maknanya siang yang pendek bagi setengah negara. Macam kita ni okey lah, dia balance siang dengan malam sama panjang. Orang-orang duduk belah Sabah Sarawak lagi seronok lah, sebab dia orang buka puasa lagi awal. Kan kalau tengok budak-budak zaman kecil dulu, kalau tengok waktu buka puasa ni, dia orang dah buka dah. Waktu orang kata apa, disiarkan waktu berbuka puasa dalam TV tu, biasa pukul 5.45, pukul 6 kan. Ada setengah-setengah tempat dia orang dah buka dah pun. Siar tu pun dah buka dah. Dah boleh buka puasa, dah makan dah pun. Okey. Maknanya ada negara-negara yang kawasan-kawasan yang pendek waktu puasa dia. Ada tempat-tempat yang panjang waktu puasa dia, dan ada tempat-tempat yang berpuasa dikena waktu musim sejuk. Okey. Tapi poin dia ialah puasa ni dari segi logik akal. Tak nak cakap dari segi iman apa semua ni. Dari segi logik akal, ianya ialah keadaan yang melemahkan manusia. Manusia tak makan, tak minum ni dia jadi lemah. Okey. Beliau secara jelas dalam tulisan tadi menyatakan umat Islam ketika itu berpuasa namun berjaya memenangi perang Badar. Maknanya dari segi tulisan dia tu, gambaran 300 orang sahabat lebih yang join perang Badar tu semua puasa. Tak ada seorang pun yang tak puasa. Dan kerana semua puasa tu, Tuhan beri kekuatan pada ahli Badar ni, satu orang menyamai 20 orang.
Sebenarnya ayat Quran tu umum. Ayat Quran tu tak kata kerana dia orang puasa, kami jadikan dia orang mempunyai kekuatan macam 20 orang. Ayat Quran dalam surah At-Taubah yang kata iyakunu 20 yaghlibu mi'atain. Sekiranya mereka 20 orang, mereka dapat mengalahkan 200 orang. Jadi tulisan dia kurang tepat sikit. Sebab ayat Quran sebut lain. Ayat Quran kata kalau kamu ada 20 orang, kamu dapat mengalahkan 200 orang. Itu ialah kemuliaan yang Tuhan beri kerana keimanan dia orang yang terima juga arahan suruh perang. Tak ada berkait dengan puasa pun. Tak berkait dengan puasa. Sebab dia orang tetap perang walaupun dia orang tak mampu. Walaupun dari segi logiknya 1000 lawan 300, erti kata lain kalah teruklah yang 300 tu. Tapi kerana pertolongan, kemuliaan yang Tuhan nak beri, mukjizat pada Rasul, karamah pada para sahabat, dia orang menang. Okay. Cuma tulisan yang dipetik tadi tu ialah tulisan yang secara umum. Ia menunjukkan semua sahabat tu macam puasa. Okay. Malah ketika membincangkan tentang hukum berbuka puasa bagi atlet-atlet negara yang bertanding di satu kejohanan sukan di luar negara, mereka diwajibkan berpuasa dengan hujah sahabat Nabi yang berperang pun puasa, apalagi kita yang sekadar bersukan. Maknanya pergi tanya dekat ustaz-ustaz, macam mana kami kita orang atlet ni? Tengok atas ustaz. Kalau ustaz tu yang jenis nak jawab gaya menyindir, dia jawab macam ni lah. Dia kata sahabat Nabi perang, elok je puasa. Kamu ni setakat lontar peluru je pun. Apa nak buka puasa dah. Tapi kalau kita tak terlibat, kita tak tahu sebenarnya. Saya waktu di Kemaman dulu, bila masuk bulan Ramadan ni, orang-orang yang kerja oleh enggas, yang duduk atas kapal yang panas ni, dia orang selalu tanya soalan ni, boleh tak nak buka puasa? Jawabnya boleh. Dia kena ganti je. Kalau dia nak buka puasa, dia boleh buka puasa sebab dia ada peruntukan untuk buka puasa. Pertama, dia belayar. Belayar ni musafir. Orang yang belayar atas kapal ni dia musafir. Okay. Cuma dia kata kami ada juga yang tak belayar, yang duduk atas platform je. Platform tu dekat je. Okay. Yang tu ada sikit perbahasan di kalangan ulama. Kita tak tahu kata apa dia punya tekanan kerja dia tu. Sebab ianya ialah satu kewajipan. Sebab duduk di sana dia tak sama dengan duduk di darat ni. Okay. Cuma penyelesaian yang diberi, dia orang kalau tak larat, dia orang boleh buka puasa dan dia orang boleh kena gantilah. Kena ganti puasa bila mana habis shift ataupun habis dia punya duty dia di sana, dia balik ke darat, dia masuk kata apa selesai bulan Ramadan ni, dia kena ganti lah. Cuma saya dapat faham lah daripada orang-orang yang tanya tu, dia nak suruh kita bagi satu pandangan yang kata tak payah ganti. Tu yang dia nak sebenarnya. Dia orang ni dia cari celah kat mana-mana. Dua soalan kalau saya duduk di sana, orang akan tanya dua soalan. Pertama tentang salat jamak dan qasar. Yang kedua ialah salat isu berkenaan dengan puasa. Maknanya bekerja ni boleh tak jamak? Bekerja sibuk tara mana? Kalau kita rasa kita sibuk, kita jamak. Jangan dikasar. Okay. Cuma ada orang dia nak suruh kita bagi jawapan kok ada pandangan boleh kasar. Untuk sibuk kerja tak boleh kasar. Kasar ni khusus bagi orang yang bermusafir sahaja. Okay. Lepas tu tanyalah kita lagi, ada tak pandangan para ulama yang cerita jarak musafir berapa? Confirm lah ada. Benda tu orang duk bergaduh lama dah. Okay. Yang dipegang oleh jumhur, yang dipegang oleh kebanyakan orang ialah dua marhalah. Nak definisikan dua marhalah tu pun tak semua sepakat. Ada yang kata dua marhalah ni 90 km dan ke atas. Bukan 90 tepat, 90 dan ke atas. Ke atas tu baru boleh. Okay. Ada yang kata dua marhalah tu lebih kurang 80 km lebih semua. Dan pandangan yang paling pendek yang mutaakhir ni ialah 12 km. 12 km ni tuan-tuan, daripada Padang Besar nak pergi ke Simpang 4 tu lepas sangat-sangat tu pun. Sangat lepas. Maknanya orang Padang Besar kerja di Kanga tu lepas dah tu. Tapi kalau kita bagi yang ni, memang dia nak yang mudah. Dia ada sikap dia nak yang mudah.
Dia ada manusia dia suka bertanya soalan macam tu. Dia kalau boleh dia nak kita kata sebenarnya tak payah dah semayang. Dia nak yang tu. Tapi tak gamak nak tanya yang tu. Ini ialah sikap nak mencari keringanan. Kalau dia betul, dia memang betul letih lah. Sebab saya tengok gambar, saya tak pernah naik ke atas platform tu. Sebab nak naik, dia ada ustaz-ustaz yang naik ke oil and gas ni, yang naik ke platform yang duduk kondak dia orang untuk aktiviti keagamaan di laut tu lah, sama ada dalam kapal ataupun di platform minyak tu. Tapi ustaz tu pun dia kena jalani ujian keselamatan yang agak detail lah. Maknanya dia pun kena masuk, kena humban dalam laut, dia nak selamat diri macam mana. Itu ujian yang biasa lah. Maknanya dia kena ambil lesen yang macam dia orang juga lah. Cuma saya tak pasti ustaz-ustaz yang dah naik ke sana tu dia beri jawapan apa. Takut dia pun buka puasa sekali, dia tukang masak atas tu, kita tak tahulah bulan Ramadan. Takut dia yang bagi fatwa lain. Cuma kalau betul lah dalam gambar-gambar yang saya tengok tu macam letih, yang lain macam yang duduk dekat enjin ni, yang duduk dekat ni yang memang panas, dia adalah keringanan dia. Dia ada keringanan. Sama juga setengah-setengah orang. Ada setengah orang tanya saya, dia kerja buat jalan ni. Buat jalan bulan Ramadan je ada je projek buat jalan. Jadi dia letih, buat jalan ni letih. Dengan minyak tar apa-apa semua lagi, nak turak jalan apa-apa semua ni. Jadi dia kata boleh tak nak buka puasa. Saya tanyalah bos tu. Ada 11 bulan yang tak puasa. Kenapa projek tak turun pada bulan-bulan lain? Projek tu turun bulan Ramadan saja. Ini saja je nak suruh orang buat kerja bulan Ramadan. Kalau projek tu 30 hari betul-betul turun bulan Ramadan, awak nak puasa hari apa? Dia bukan senang nak ganti balik je. Nak ganti balik puasa ni bukan senang. Sebab kita berhadapan dengan orang yang duk makan depan kita di luar bulan. Jadi kalau kita boleh jamin, kita boleh ganti, dan memang duty kita tu memang ambil tenaga yang sangat banyak, maka ada keringanan dalam bab tu. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh, kita kena bertahan dalam bab tu lah. Ataupun kita kena buat penggiliran pada kerja kita, kita kena deal lah macam-macam mana pun. Jadi itu cara dia. Sebab ada orang ni dia nakkan keringanan yang melampau. Benda tu cubaan nak cari keringanan yang melampau. Dalam buku ni dia kata, namun buku ini bukanlah ingin membincangkan hukum terbuka puasa bagi atlet, kerana itu adalah tugas ulama dan mufti. Balik pada isu tadilah. Dalam buku ni dia kata isu orang yang terlibat dengan atlet. Atlet ni maknanya orang yang tanding dalam acara sukan lah. Dia perlu puasa ataupun tidak? Pertama kita nak tanya dulu, sukan itu adalah satu benda yang mustahak ataupun tidak untuk agama, negara dan bangsa. Maknanya kalau tak ada sukan tu, akan ada orang Islam yang mati separuh kawasan ni, ataupun akan adalah projek-projek negara terbantuk kerana dia tak bersukan. Itu benda yang nak kita tengok lah. Tengok pada sukan lah. Kalau sukan tu sukan renang, dia ada, ya, kalau bincang bab ni orang marah, ada apa relevan. Macam baru ni kan, tengah-tengah duk Covid, hantar juga pergi ke Jepun. Balik satu hal pula, duk tunggu kawan tu datang dengan macam-macam varian pula kena. Nak tanya dari segi keperluan. Kenapa perlu hantar? Kenapa perlu ada? Adakah sebuah negara itu dia jadi mustahak untuk kena menyediakan kata apa, atlet-atlet dia orang? Sebab ianya satu perbahasan yang perlu dilihat dengan lebih detail lagi lah. Ironinya penulis ini tampil untuk membincangkan sejauh manakah kebenaran dakwaan umat Islam berpuasa. Tujuan penulisan ini ditulis atas 3 faktor. Yang pertama, supaya fakta tentang suatu perkara dilapikkan dengan fakta yang sahih, yang bukan dakwaan semata-mata. Yang kedua, supaya umat Islam kelihatan sebagai agama anutan yang relevan dan tidak menyusahkan umatnya. Yang ketiga, supaya kita dapat beramal dengan sunnah yang sahih. Jadi tulisan penolong profesor, dia tak sebut penolong profesor tu siapa. Dia macam terlalu umum. Dia tak detailkan. Sebenarnya ada lagi benda-benda yang perlu dilihat bila mana kita nak tulis tentang keadaan para sahabat berperang dalam perang Badar tu. Secara asasnya terdapat 2 perkara yang perlu ditekuni terlebih dahulu, iaitu mengapa dikatakan umat Islam berpuasa dalam perang Badar sedangkan sebahagian mereka tidak berpuasa dalam musafir.
betul ataupun tidak benda tu. Sebab ada sebahagian sahabat, orang musafir, dia orang tak berpuasa. Musafir ni maknanya perjalanan yang tidak ada tekanan, bukan nak pergi hadap musuh, bukan perjalanan perang. Tu pun dia orang dah buka puasa, sebahagian para sahabat. Apatah lagi perjalanan perang yang memang menjaga nyawanya, menjaga kepentingan negara dan bangsa apa semua. Adakah dia orang stay dalam keadaan itu? Maknanya lemah tubuh badan. Benarkah puasa itu yang pertama, soalan pertama. Soalan yang kedua, benarkah puasa itu akan dapat meningkatkan stamina jasmani dan fizikal luaran untuk berperang? Okey. Kita tengok hadis-hadis yang dia cuba bawakan untuk menjadi jawapan tentang permasalahan ini. Okey. Yang pertama, dia kata terdapat beberapa hadis yang dikenal pasti memperihalkan kelebihan berpuasa dalam perang. Ada hadis kelebihan puasa dalam perang. Yang pertama ialah menjauhkan daripada neraka sejauh 70 perjalanan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri merekodkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, fi sabilillah, maka akan dijauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis ni riwayat Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari, Kitabul Jihad Wasiyar. Pun diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan juga dalam Musannaf Abdul Razzaq. Maknanya hadis ni cerita kelebihan orang berpuasa di jalan Allah. Maknanya ada galakan. Yang kedua, menjauhkan dari neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Ini hadis yang diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 100 tahun perjalanan dengan kecepatan kuda yang laju dan kuat. Okey. Jadi ada khilaf lah dalam isu ni. Kita tengok pandangan para ulama berkenaan dengan hadis ni dulu. Terdapat khilaf ulama dalam memahami pengertian fi sabilillah dalam hadis ini. Menurut Ibnu Jauzi, kenyataan itu merujuk kepada peperangan. Ibnu Jauzi kata macam tu. Namun Qurtubi tidak bersetuju, sebaliknya mentafsirkannya sebagai sesiapa yang berpuasa untuk mendapatkan redha Allah. Bukan puasa untuk perang, tapi maksud fi sabilillah itu ialah ibtigha'a wajhillah, iaitu mencari redha Allah. Itu pandangan Qurtubi. Pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia cenderung mengatakan kenyataan dalam hadis tersebut lebih bersifat umum, namun lebih berat kepada perang. Itu pandangan dia yang dia sebut dalam Fathul Bari. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid, dia kata fi sabilillah biasanya adalah jihad. Ini bermaksud fadilatnya terhimpun dalam dua amalan, iaitu puasa dan jihad. Kemungkinan jihad itu bermakna ketaatan pada Allah Ta'ala. Jihad bukan sahaja perang, tapi orang yang bersungguh untuk sentiasa melakukan ketaatan pun disebut sebagai orang yang berjihad, dalam apa bentuk sekalipun. Namun pandangan pertama yang mengatakan jihad itu ialah perang, ianya lebih tepat. Ini disebut dalam Ihkamul Ahkam oleh Ibn Daqiq Al-Aid. Okay. Kemudian yang terakhir dia bawa sini, Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, ini masih lagi hidup. Dia berpandangan maksud fi sabilillah yang tepat ialah orang yang ikhlas mencari redha Allah, bukan hanya perang. Maknanya orang yang puasa, dia nak cari redha Allah, dia tak angkat senjata pun, dia akan dapat fadilat itulah, iaitu dijauhkan daripada api neraka selama 70 tahun wajahnya. Okay. Kemudian nak tengok pula dalil yang menunjukkan tentang anjuran berbuka puasa itu diutamakan bila mana musafir. Okay. Hadis yang dibawakan ialah hadis dalam Jami' Tirmizi. Sa'id bin Al-Musayyab, dia ni tabi'in, ditanyakan kepadanya tentang berpuasa ketika safar. Beliau telah memperihalkan bahawa Umar Al-Khattab berkata, kami berperang sebanyak 2 kali bersama Rasulullah dalam Ramadan, iaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Kami tidak berpuasa pada kedua-duanya. Jawapan Umar kata, ini dalam Jami' Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi lah, daripada tabi'in bernama Sa'id bin Al-Musayyab. Ada sebahagian baca Sa'id bin Musayyib. Okay. Dia kata, dia cerita, Umar pernah cerita pada kami lah, tabi'in ni, waktu perang Badar dengan perang, dia tak boleh panggil perang, dia kena panggil pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah.
Maknanya tahun kedua dan tahun ke-8 Hijrah, bila mana kami pergi menyertai kedua-dua peristiwa ini, kami tak puasa. Maknanya Umar tak puasa lah. Kami situ menunjukkan kepada ramai lah tak puasa. Maknanya nak kata dakwaan yang orang duk cerita tu yang kata puasa, para sahabat puasa tu, maknanya dakwaan tu masih lagi perlu dilihat. Walaupun begitu, hadis ini telah dihukum dhaif oleh sebahagian para ulama kerana dalam hadis ini ada satu orang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Namun yang menariknya, At-Tirmizi meletakkan hadis ini di bawah topik rukhsah ataupun keringanan bagi orang yang berperang untuk berbuka puasa. Maknanya dalam Sunan Tirmizi kita akan tengok hadis ni duduk di bawah bab ar-rukhsatu, rukhsah bagi orang perang untuk buka puasa. Dan kita kena tahu kitab Sunan Tirmizi ini ataupun Jami' Tirmizi ini, ianya ialah sebuah kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi dalil hukum kepada para fuqaha, kecuali dua hadis. Maknanya semua hadis yang ada dalam kitab Jami' Tirmizi ini, ianya ialah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk istimbat keluar hukum, boleh ataupun tidak. Jadi secara umumnya hadis ini ialah hadis yang menunjukkan pada kita ada keringanan. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah berperang dalam perang Fathu Makkah dalam bulan Ramadan. Az-Zuhri berkata, saya mendengar Sa'id bin Musayyab mengatakan perkara yang sama. Ubaidullah bin Abdullah melaporkan bahawa Ibn Abbas berkata, Rasulullah berpuasa sehingga baginda sampai di sebuah parit, iaitu mata air di antara Qudayd dan juga Usfan. Baginda dan para sahabat berbuka puasa. Nabi puasa dulu sampai dekat tempat antara Qudayd dan Usfan. Situ ada sumber air, Nabi buka puasa. Mereka tetap makan, tidak puasa sehingga bulan tersebut berakhir. Sebab Nabi, para sahabat duduk lama ni untuk pembukaan kota Mekah. Maknanya Nabi sendiri tidak berpuasa. Para ulama sebut perbuatan Nabi tak berpuasa itu menunjukkan benda tu boleh dan tak salah. Dan dakwaan orang kata Nabi, para sahabat ni perang pun puasa, tak betul lah. Sebab hadis ni riwayat Bukhari. Tak salah. Benda tu tak salah. Maknanya secara umum, saya ringkaskan sini, dia ada banyak dalil ni. Dalil kedua, dalil ketiga, dalil keempat. Tapi saya nak baca yang tu je. Nanti kita akan pergi pada kesimpulan je lah terus. Nak sebutnya ialah dalam perang para sahabat separuh-separuh. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Ada yang puasa sampai tak sampai petang ni. Maknanya dah sampai tahap dia orang tak boleh tahan, dia orang buka puasa. Ada yang dah tahu hari ni kita berjalan untuk perang, daripada awal pagi lagi tak puasa. Ada yang puasa dulu, puasa sampai dah terik sangat, dah tak tahan, dia orang buka puasa. Ianya ialah benda yang normal bagi sahabat dan ianya tak salah dan taklah menyebabkan orang tu jadi lemah takwa dia kalau dia buka puasa. Sebab isunya ialah sebuah keringanan yang telah diberikan ataupun dia sebut sebagai rukhsah. Jadi kita tahu antara sebab orang tu boleh berbuka puasa ianya ialah kerana sakit dan musafir. Dan ayat Quran dia umum. Siapa-siapa yang musafir, siapa-siapa yang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia bilanglah puasanya pada hari lain. Maknanya buka puasa, hari tu dia tak puasa. Ayat tu sebut jelas umum orang yang bermusafir. Walaupun ada sebahagian para fuqaha dia memberatkan dalam bab ni, dia kata musafir yang meletihkan sahaja baru boleh buka puasa. Musafir yang tak meletihkan tak perlu ataupun tak boleh buka puasa. Macam mana musafir meletihkan? Iaitu menggunakan kenderaan-kenderaan yang bersifat haiwan tunggangan. Maknanya guna kuda, guna unta, guna kereta lembu, kereta kebau semua ni untuk bermusafir pada hari yang panas, menyebabkan satu orang tu dahaga, yang tu boleh ambil rukhsah. Adapun musafir naik kapal terbang, naik kenderaan yang selesa, yang tu tak boleh. Ada orang buat perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Tapi dengan sebab naik flight, naik kapal terbang ni menyebabkan perjalanan itu pendek dan tak terasa lenguhnya, tak terasa penatnya.
Macam orang nak pergi KL, pergi Alostar, naik flight sampai KL. Dari segi jarak memang lepas dah. Lebih 400 km dah tu. Tapi tak sampai sejam, dia dah sampai di sana. Boleh ataupun tidak. Masih lagi dalam ruang khilaf yang boleh diraikan. Terpulang pada orang tu, dia nak pegang mana, yang penting dia ganti. Tidak ada pendapat yang mengatakan orang musafir dia boleh ambil rukhsah buka puasa dan tak perlu ganti. Yang tu tak ada. Kena ganti. Anda nak makan, anda nak buka puasa, boleh. Pertama, jangan duk makan depan orang-orang yang puasa lah. Itu masalah dia. Dah tahu dah musafir, janganlah duk makan kedai makan macam bulan bukan Ramadan. Tapi saya tengok sikap seperti ni ada orang yang bermudah-mudah. Saya pernah pergi buat umrah bulan Ramadan. Ada sebahagian jemaah-jemaah umrah yang bukan Melayu lah. Yang Melayu ni dia takut sikit nak buat. Arab baru sudah tawaf. Tawaf pula pukul 12 tengah hari, pukul 1. Tawaf waktu-waktu yang memang panas. Sudah tawaf tu pergi dekat tong air zam-zam tu, minum depan-depan orang. Lepas tu ada orang yang tegur, apa ni minum bulan Ramadan? Dia kata, nahnu musafir, kami orang musafir. Tong air zam-zam memang kosong sebab Masjidil Haram dia tak akan isi tong tu. Dia ada satu lagi kata apa, tempat yang macam sinki besar tu, situ pun tempat orang minum air lah. Yang tu adalah air. Cuma orang duk ingat yang tu zam-zam. Bukan zam-zam, yang tu air paip je. Cuma orang tu ambil berkat macam zam-zam sebab tak reti baca Arab tu. Jadi duduk ingat zam-zam lah. Orang kita ni ramai duk ambil bergeleng-geleng. Yang tu air paip sama dengan rumah kita. Yang tu tak payah bawa balik. Yang bawa balik ni ialah yang zam-zam tu. Ada orang pergi sampai keluar, ada kawasan dekat Maktabah Makkah, ujung-ujung tu lah. Situ air paip. Dia tulis dah situ sebenarnya. Ini ialah miyah syurba, air untuk diminum, bukan air zam-zam. Kalau air zam-zam dia tulis ma'u zam-zam. Dia tulis macam tu. Cuma nak katanya bulan Ramadan, dia minum lah depan-depan orang. Maknanya benda tu tak elok lah sebab orang lain berpuasa. Ada jemaah-jemaah umrah yang saya bawa ni, dia tanya boleh atau tak? Boleh, dia kata. Saya kata boleh. Orang musafir memang boleh, memang ada keringanan dalam bab tu. Cuma kita tak buatlah perangai macam dia orang. Kita tak pergi Felda disaji pukul 1 tengah hari, tempah nasi kandar pula situ. Kita tak buatlah perangai lagi tu. Anda nak makan, anda beli Maggi, makan le bilik hotel lah. Jangan duk kata Nabi mari pula le bilik hotel, makan je Maggi tu. Cuma nak katanya ialah boleh, benda tu boleh. Tiada masalah. Cuma ada orang dia rasa macam kalau aku buka puasa, aku nak ganti bayar. Itu pilihan dia. Itu pilihan. Keringanan sudah ada, cuma tinggal lagi orang tu nak ambil ataupun tak nak ambil. Musafir, syarat dia ialah perjalanan itu. Walaupun ada orang kata kena letih, letih itu ialah tambahan daripada kalangan fuqaha. Bila mana sebut musafir ni ialah kita qat'ul masafat. Kita dah melakukan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, satu titik ke satu titik. Walaupun ada orang kata alah naik kapal terbang je pun buka puasa. Kalau dia nak buka puasa, itu ialah rukhsah yang diberikan pada dia. Kita tak nak buka, itu bab kita. Itu pilihan kita. Sebab tu saya ingat waktu saya belajar dulu, kita orang balik cuti habis musim panas tu bulan Ramadan. Dia balik ke Malaysia ni bulan Ramadan masih lagi berbaki. Habis dah sen musim panas ni, kita orang balik. Jadi ada kawan-kawan yang kekal nak berpuasa. Yang kekal nak berpuasa. Ada yang tak nak puasa. Yang kekal, saya ambil pandangan untuk tak puasa lah. Ambil pandangan untuk tak puasa. Waktu tu kita transit beberapa tempat lah negara. Jadi kawan saya ni dia nak puasa. Saya tak ada masalah pun dia nak puasa. Cuma yang kita tak suka ialah sikap dia tu. Dia macam perli kita sepanjang-panjang. Saya pun tak tahu kenapa lah Allah Ta'ala takdirkan aku musafir dengan dia. Dia macam perli, dia kata apa, tak padan naik kapal terbang buka puasa. Dia duk cakap macam tu lah. Saya pun jadi geram lah. Tapi kita diam lah. Pertama dia terkejut. Dia naik flight tu daripada Amman nak pergi ke Doha di Qatar ni. Geng-geng Arab yang pakai serban kemas-kemas. Oh kaya. Dari segi pandangan luar dengan pegang tasbih ni, kita duk fikir confirm lah dia orang puasa. Naik kapal terbang belum berlepas lagi, dia dah order dah jus apple, jus ni. Tu yang pakai serban.
Saya memang tak puasa sebab kita pun tak pakai pakaian yang menampakkan ustaz sangat. Dia pun kata, harap pakai serban pun tak puasa. Siapa kata orang pakai serban kena puasa? Kamu yang buat fatwa tu. Dia terkejut. Lepas tu dia tengok makanan yang sampai, sedap juga, dengan bau lagi apa semua. Dia dah tergugat dah nak stay ke tak nak stay. Tapi sepanjang flight tu, sebab antara Amman pergi ke Doha tu 2 jam lebih, tak lama sangat. Okay. Dia yang lama lah daripada Doha nak pergi Kuala Lumpur, itu lama. Okay. Dia tak ambil lah makanan, tak ambil. Memang kita nampak iman dia kuat lah hari tu. Walaupun muka dia dah semacam lah. Dia terkejut tengok ramai orang tak puasa. Okay. Lepas pada tu, sampai di Doha tu, kita orang transit agak lama, 12 jam duduk situ. Waktu tu masuklah waktu berbuka puasa sana. Tu open lah, biasalah. Lepas pada tu sambung balik puasa lah. Naik flight seterusnya sambung balik puasa. Okay. Bila mana sambung balik puasa, saya memang kekal. Memang kita kira tak puasa 2 hari lah. Okay. Jadi bila mana naik flight tu, tengok sekali lagi geng-geng sebahagian Arab yang datang. Mungkin datang urusan kerja di Malaysia ni. Yang datang ke Malaysia biasa dia orang tak pakai dah serban. Melainkan setengah-setengahnya dia pakai dulu, lepas tu dia buang. Tuan-tuan kalau tengok orang Arab di negara dia orang dia pakai. Perempuan pun sama pakai jubah hitam ni. Sampai atas flight, nak sampai Kuala Lumpur tu semua dah pakai seluar jeans dah. Itu Arab punya style. Semua dah simpan, semua dah. Serban-serban tak ada habis dah. Okay. Kalau yang nak pergi Phuket, dia transit KL, dia turun di Thailand, yang tu dah pakai seluar pendek siap lah. Tunggu nak cari pelampung ya. Okay. Yang tu Arab punya style. Okay. Cuma nak katanya dia orang memang tak puasa lah. Okay. Saya memang makan. Okay. Kawan saya tu dia macam tak boleh tahan lah. Dia tengok kiri kanan makan. Lepas tu dia panggil, stewardess tu dia panggil. Dia minta makanan. Dia makan. Waktu tu pukul 2-3 petang macam tu. Dia makan. Saya kata, dah ubah pandangan dah. Dia kata, tiket dekat 2,000 takkan tak makan. Dia kata, pandai pula dia sebut. Dia kata, beli tiket dekat 2,000 takkan lah tak makan. Dia kata. Jadi kalau nak makan, jangan duk pelekeh pandangan orang. Makan. Okay. Jangan duk pelekeh pandangan orang. Nak puasa, tidur. Orang makan tidur. Tapi siapakah yang kuat iman? Yang makan tu sebelah, meja sebelah. Bangunnya semacam sumbatlah hidung macam mana pun, tetap bangun juga. Dia orang puasa, dia lagi sensitif dengan makanan berbanding orang tak puasa. Tuan-tuan tengok orang puasa, kita bulan Ramadan, tengok orang ambil wuduk tu, air pahit tu jadi sedap. Air pahit tu jadi sedap. Sebab tak minum lagi. Okay. Jadi orang yang puasa, dia lagi sensitif pada makanan, dia tak tahan, akhirnya dia buka. Okay. Maknanya nak kata kesimpulannya, dalam peperangan Badar itu ada sahabat yang puasa, ada sahabat yang tak puasa, ada sahabat yang puasa dulu, lepas tu tak tahan dia orang buka puasa. Sebab semua pandangan itu ialah ada keringanan. Itu semua Nabi tunjukkan, dan ianya bukan benda yang salah. Okay. Cuma macam tu lah saya sebut, kalau orang tu dia ada kekuatan, dia boleh teruskan. Tapi kalau dia tak nak, dia boleh ambil keringanan. Cuma poin dia lah dia kena ganti balik. Okay. Jadi Alhamdulillah kita selesai perbahasan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kisah yang kelima akan datang, iaitu kisah Sa'labah bin Abdul Rahman. Dan setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.